أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Padang Arafah telah dibanjiri jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Hari ini adalah Hari Arafah atau lebih dikenal sebagai Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang kedua selepas niat ihram mengerjakan haji. Wajib bagi jemaah haji untuk berada di Arafah pada tarikh ini. Jika tidak, maka tidak sahlah hajinya. InsyaAllah Arafah ni kalau dalam haji ialah salah satu daripada rukun haji yang penting. Ya, itu Rasulullah SAW dalam hadisnya Al-Hajju Arafah. Haji itu kena dapat wukuf di Arafah. Jadi Arafah ni rukun yang penting. Sebab dia ada masa, ya, 9 hari bulan Zulhijjah mulai daripada zuhur sampai kepada sebelum subuh 10 Zulhijjah. Itu waktu wukuf di Arafah. Siapa dapat berada di Arafah walaupun satu saat, dapatlah rukun haji itu. Tapi kalau tak dapat, tahun depan pula baru dapat haji. Sejarah Arafah bermula apabila Nabi Adam AS dipertemukan semula dengan isterinya Siti Hawa selepas berpuluh tahun terpisah. Pertemuan ini berlaku di sebuah bukit yang kini dipanggil Jabal Rahmah, dan kini Padang Arafah menjadi tempat pertemuan jutaan umat dari seluruh dunia dan hanya berlaku sehari dalam setahun. Baik, Arafah ni dalam pengertiannya sebenarnya untuk berkenal-kenalan. Jadi dihimpunkan semua manusia di Padang Arafah untuk semua kenal mengenal. Li ta'arafu. Siapa kita? Ada yang di utara, ada yang di selatan, ada timur, ada barat, dan seluruh dunia lah berhimpun di sini untuk kenal mengenal. Itu maksud tujuan syariat haji Arafah ni. Tapi asal sejarah Arafah ni itu ialah perkenalan, pertemuan di antara dua asal manusia. Datuk nenek kita Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu di sinilah. Daripada pertemuan itulah, pengenalan itulah, ta'arafu itulah membiaknya manusia. Masya Allah, sampai kepada kita sekarang ini. Hari Arafah adalah antara hari kebesaran bagi umat Islam. Maka, penuhkanlah hari Arafah pada 9 Zulhijjah dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi mereka yang tidak menunaikan haji, disunatkan berpuasa. Arafah ini kerana hari 9 itu iaitu ialah sesuatu yang asalnya tidak berapa pasti. Hari 8 Zulhijjah itu dinamakan hari Tarwiyah, iaitu Nabi Ibrahim AS. Bila dia bermimpi, arahan Allah untuk mengorbankan anaknya sembelih itu malam ke-8. Jadi 8 itu tak berapa pasti, dinamakan malam Tarwiyah. Lepas tu malam 9 Zulhijjah itu Nabi Ibrahim bermimpi sekali lagi. Maka oleh itu 9 Zulhijjah itu dinamakan Arafah. Mana ia betul lah mimpi itu. Bukannya mula Tarwiyah tak berapa pasti, ya ke tak ya ni. Tapi diulang lagi malam 9, maka 9 itu dinamakan dia Arafah. Betul mimpi itu. Arahan suruh menyembelih anak Nabi Ibrahim AS. Itu yang akhirnya 10 Zulhijjah dinamakan hari Nahar. Maka berlakulah pengorbanan situ. Tapi dengan izin Allah SWT, bukan Nabi Ismail yang dikorban. Allah ganti dengan seekor kibas. Itu yang berlaku di Mina. Rasulullah SAW bersabda, maka sungguh tiada hari yang lebih besar pembebasannya dari api neraka daripada hari Arafah. Riwayat Ibnu Huzaimah. Jadi jemaah haji bila sampai ke Arafah ni, dia kena merasa begitu tentang pengertian Arafah dan begitu sejarah Arafah. Dan juga Arafah ini adalah satu bumi, satu-satunya bumi yang ditentukan oleh Allah.
yang ditentukan oleh Allah untuk memberikan keampunan kepada asal manusia, iaitu datuk nenek kita Adam. Sesudah dia bersalah di syurga, diturunkan di dunia, maka di bumi Arafah inilah juga Allah SWT hapuskan dosa itu dengan doa datuk nenek kita Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi berpandukan itu juga kita jemaah haji ambil kesempatan itu. Kita apalah juga kita ni sebagai cucu cicitnya ke hujung ni tentunya banyak bersalah. Di bumi Arafah ni dah sampai, mohonlah keampunan. Rayulah pada Allah, mohonlah pada Allah. Semoga apa yang kita lakukan yang dulu-dulu tu dileburkan di sini dengan berada di bumi Arafah yang mulia dan yang terbaik, dan bumi yang pertama menerima taubat ataupun keampunan manusia asal, itulah datuk nenek kita Adam alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang diucapkan olehku dan nabi-nabi sebelumku ialah tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, dan tiada sebarang syirik, yakni sekutu baginya. Baginya segala penguasaan dan baginya segala pujian, dan dialah yang berkuasa bagi setiap sesuatu. Riwayat At-Tirmizi. Di Arafah ni juga tempat yang makbul doa-doa kita. Tapi waktu yang paling abdal iaitu ialah sesudah masuk waktu asar, sebelum masuk waktu maghrib. Berdoa dekat situ, sebab Rasulullah berdoa bila matahari condong arah ke kiblat, maka Rasulullah keluar berdoa memohon. Selain daripada doa yang waktu Arafah, waktu Rasulullah berkhutbah pada Hajatul Wada' tu. Jadi ada berdoa lagi, itu ialah masa yang makbul. Masuk saja waktu asar, kira-kira pukul 5 hingga kepada pukul 6. Menghadap ke kiblat, mohonlah doa. Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah SWT. Itu antara waktu yang terbaik berdoa. Doa pada hari Arafah adalah antara waktu yang amat mustajab, kerana ia sebaik-baik waktu untuk memohon permintaan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wukuf di Arafah tu, walaupun di segi syarat sah untuk dapat wukuf rukun haji tu sekejap saja dalam waktu, tapi yang abdalnya berada di bumi Arafah ni dapat 2 juzuk wukuf, 2 bahagian juzuk, 2 bahagian waktu wukuf ni. Bahagian siang 9 tu kena ada di sini, dan malam 10 tu kena ada lagi di sini. Oleh itu jamaah yang dapat berada siang waktu wukuf daripada zuhur sampai kepada maghrib, sampai sebelum waktu Muzdalifah tu berada di sini, itu terbaik, abdal. Dapat dua-dua, siang ada dan malam pun ada. Mudah-mudahan itu dapat berkat kita duduk di padang Arafah ni. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. Padang Arafah mempertemukan seorang yang kaya dengan seorang yang miskin, seorang yang susah dengan seorang yang senang, seorang yang tinggi darjatnya di dalam masyarakat dengan seorang yang rendah kedudukannya dalam masyarakat, didudukkan sekali ketika berada di padang Arafah. Wukuf di Arafah, kita dalam keadaan manusia yang begitu ramai berada di satu tempat. Dia sebenarnya nak menggambarkan kepada kita tentang mahsyar, padang mahsyar yang akan kita lalui, semua manusia akan lalui di akhirat nanti, di akhir zaman nanti. Padang mahsyar mengumpulkan keseluruhan manusia. Dan Arafah ini sebenarnya nak menggambarkan itu sebenarnya kepada kita. Maka menjadi suatu ujian yang besar bagi kita yang berada di padang Arafah, sejauh manakah kita dapat memperhambakan diri kita, fokuskan perjalanan kehidupan kita, ibadat kita semata-mata kerana Allah. Aku dan Tuhanku, aku dan sahabat-sahabatku, rakan-rakan jamaah haji yang berada di kemah yang bersama-sama denganku, hubungan aku dengan Allah, mohon keampunan dan buah rahmat, hubungan aku sesama manusia, saling berlapang dada, bermaaf-maafan.
Padang Arafah adalah tempat ujian lokasi, ujian cuaca, ujian keselesaan dan sebagainya. Ujian setiap hambanya di Arafah ini berbeza mengikut tahap iman masing-masing. Bagi yang sabar dan benar-benar mencari redha Allah, ujian ini sebenarnya adalah suatu nikmat. Dan alhamdulillah bila sampai ke Arafah tu, apa yang saya dapat rasakan di sebalik kepanasan tu, tapi saya dapat kenikmatan. Saya dapat satu kenikmatan yang luar biasa. Apabila ada dalam kalangan rakan jemaah yang mengatakan panas, tapi memang peluh mencurah-curah, tapi saya rasa satu kenikmatan. Dan di sinilah saya rasakan ini satu kelazatan yang Allah Ta'ala berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Hambanya yang fakir menjadi tetamunya, datang ke tempatnya dan diberi satu kenikmatan. Waktu itu perasaannya sangat luar biasa, sebenarnya agak sedikit ya surprise gitu. Karena sebelumnya tidak ada bayangan sama sekali saya bisa berhaji tahun ini, karena untuk di Indonesia antrian haji bisa 7 sampai 11 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Kalau saya berangkat, saya daftar tahun ini bisa berangkatnya masih lama gitu. Dan tiba-tiba 2 minggu sebelum musim haji, sebelum keberangkatan ada pemberitahuan bahwa ada undangan buat 2 orang buat kantor saya Metro TV. Ya, alhamdulillah saya dan teman saya Pak Kudori namanya yang diperintahkan untuk berangkat. Ya. Alhamdulillah. Padang Arafah menyimpan pelbagai catatan sejarah pertemuan dan perpisahan. Di sinilah Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu semula. Di sini juga Nabi Ibrahim diajar cara-cara mengerjakan haji oleh malaikat Jibril, dan di sini juga Islam akhirnya disempurnakan. Pada tahun ke-9 Hijrah, Rasulullah SAW hanya menghantar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi Amirul Hajj ataupun ketua rombongan haji. Dan pada tahun ke-10 Hijrah barulah baginda SAW sendiri menunaikan ibadah haji, dan ibadah haji ini dikenali sebagai Hijjatul Wada', iaitu haji perpisahan, haji yang terakhir, kerana tidak ada lagi ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selepas daripada ibadah haji ini. Wahai manusia, dengar baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku akan dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengar dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikan kepada orang yang tidak hadir di sini pada hari ini. Berwaspadalah kepada syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jaga supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Khutbatul Wada' disampaikan oleh Nabi SAW ketika wukuf di Padang Arafah. Dia merupakan suatu teks terakhir sempurnanya Nabi sebagai seorang Nabi, Nabi sebagai seorang khalifah, Nabi sebagai seorang presiden, Nabi sebagai seorang pemimpin masyarakat. Nabi SAW menyampaikan pidatonya, Nabi SAW menyampaikan arahannya kepada rakyatnya, kepada umatnya, kepada para sahabat. Jelas khutbah Arafah ini merupakan arahan sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang turun pada waktu yang sama, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam khutbah ini ditegaskan berkenaan dengan akidah, iaitu akidah kenabian, yang mana Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita 2 perkara yang tidak akan sesat selama-lamanya jika kita berpegang kepada 2 perkara ini, iaitu kitabullah dan juga sunnah baginda SAW. Dan baginda tegaskan tidak ada lagi Nabi selepas baginda, dan baginda menuntut supaya kita semua menunaikan zakat, kerana zakat ini sahajalah yang dapat merapatkan jurang perbezaan antara manusia, iaitu mereka yang kaya dan mereka yang miskin. Dalam khutbah wada' Nabi SAW berpesan tentang muamalah yang diharamkan, ribawi. Dalam khutbah wada' Nabi SAW berpesan berkaitan dengan kemuliaan darah. Tidak boleh dicederakan, tidak boleh dibunuh manusia itu tanpa
jalan yang sebenar. Di dalam khutbah wada' Nabi SAW mengingatkan bahawa orang yang mendengar pada hari ini, iaitu khutbah wada' itu kewajipannya menyampaikan khutbah ini kepada orang yang tidak mendengar. Dan betapa Nabi SAW bersangka baik orang yang tidak mendengar itu lebih baik penghayatannya berbanding dengan orang yang mendengar, orang yang berada dalam majlis. Wahai manusia, dengar bersungguh-sungguh kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah pada bulan Ramadan dan tunaikanlah zakat daripada harta kekayaan kamu. Kerjakan ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tiada seorang pun yang lebih mulia daripada kamu yang lainnya, kecuali dengan sebab takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan atas apa-apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah supaya jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Yang mana dalam khutbah itu Rasulullah SAW telah mengungkit beberapa perkara asas yang menjadi dasar kehidupan tenang dan juga kehidupan yang baik, ya, husnul hayah kepada seseorang manusia itu sendiri. Dan dasar-dasar ini mengejutkan kita, ya, kerana Rasulullah mengungkit persoalan menjaga wanita sebagai salah satu daripada perkara pokok dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita dapat lihat bagaimana manusia menjadi begitu bebas dan begitu mudah mengambil hak-hak orang lain, khasnya menafikan hak-hak wanita atas dasar kesamarataan hak. Walhal mereka sebenarnya telah mengabaikan wanita. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan bahawa jagalah wanita. Bermakna Nabi SAW nak sampaikan isi kandung khutbah wada' itu agar sampai rata kepada manusia di belakang hari. Dan wajarlah khutbah wada' ini diulang-ulang, bukan sekadar ketika kita berada di padang Arafah, ketika kita berada dalam ihram haji, bahkan kepada orang yang belum haji, orang yang dah haji, kepada para pemimpin juga merupakan satu isyarat. Inilah betapa amanahnya Nabi SAW menyampaikan amanah kepimpinannya kepada rakyatnya dengan begitu telus dan mengharapkan rakyatnya dapat bertanggungjawab dengan apa yang di kepimpinan Nabi SAW dan menjadi rakyat yang baik. Dan pada hari itu juga baginda SAW membuka ruang kepada seluruh umat Islam yang menunaikan haji bersama baginda untuk bertanya apa sahaja, seakan-akan membongkar suatu peluang terakhir, ya, untuk umat manusia pada masa itu merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kerana dibimbangi selepas ini baginda tidak akan lagi bersama-sama mereka. Dan hal ini ternyata apabila baginda menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk ke alam barzakh, tidak sampai 3 bulan daripada tarikh baginda sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Arafah pada tahun tersebut. Hari Arafah adalah hari pengampunan dan rahmat. Hari di mana Allah menerima segala taubat dan memberi rahmat yang berlimpah ruah sehingga syaitan pun merasa terhina. Jadi wukuf di padang Arafah ialah saat manusia berkumpul dan berhimpun di suatu lokasi, di suatu masa, satu lokasi, satu umat, satu nada, suatu pengharapan, suatu doa, semata-mata mengharap keampunan Allah SWT. Di wukuf kita banyakkan istighfar, bermakna kita banyak menyesal atas perbuatan yang kita lakukan daripada dosa dan kesalahan. Maka persoalannya, adakah kita sedia untuk menerima keampunan itu? Mana mungkin Allah Ta'ala menurunkan keampunan kepada mereka yang tidak meminta? Mana mungkin Allah Ta'ala menurunkan keampunan yang mahal harga itu kepada seseorang yang masih lagi menutup hatinya, jiwanya, perasaannya dengan keingkaran, dengan taubat yang tidak nasuha, dengan taubat yang tertangguh? Mana mungkin? Masa berdoa tu, masa khutbah tu,
masa khutbah tu saya dah dengar, tiba-tiba saya dengar dengung orang menangis. Memang kita tak boleh tahan dah air mata, tapi mungkin ada di antara jemaah ni yang tak dapat lagi dah menahan perasaan, ya. Maka apabila kita membaca hadis kursi, kita membaca hadis Nabi SAW berkaitan dengan janji keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Taala yang turun di padang Arafah, maka kita dah sedia dah sejak daripada tanah air lagi, sejak lagi kota Mekah lagi, sebelum kita prawukuf lagi. Apakah doa, apakah dia munajat, apakah yang nak kita lakukan dalam tempoh lebih kurang 6-7 jam kita berada di padang Arafah. Masa tu saya rasa macam, ya Allah, tak sangka lah dengan cucuran air mata saya berdoa tu. Yang pertama mestilah saya minta ampun dosa banyak-banyak dengan Allah lah, dan juga minta dirahmatilah pada ahli keluarga, anak-anak, supaya hidup mereka dalam syiar agama kan, para suami dan dengan suami dan juga ahli keluarga lah, dan juga tak lupa kawan-kawan, sebab kerana doa-doa mereka jugalah saya sampaikan. Dalam satu hadis yang bermaksud dari Talhah bin Ubaidillah bin Karis radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan tidak melihat bahawa suatu hari dirinya merasa kecil, hina, teraniaya dan diremehkan selain dari hari Arafah. Hal itu tidak lain kerana ia melihat banyaknya rahmat dan ampunan dosa besar yang diberikan Allah kepada manusia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kita hanya ada waktu yang sangat singkat di padang Arafah untuk kita berdoa dan memunajat kepada Allah. Maka di situlah kita akan melihat kawan kita sebelah menangis. Kita akan mendengar ayat-ayat Allah. Kita akan mendengar munajat dan doa yang meruntun hati ini supaya menangis. Teringat kembali apa yang kita lakukan kepada Allah, kepada nikmat Allah, kufur kita kepada nikmat Allah. Tidak sabar kita dengan sedikit ujian yang tak seberapa ketika di tanah air. Kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan di tanah air dengan adik-beradik, dengan kejiranan, khianat kita dengan amanah kepimpinan kepada kita ketika di tanah air. Maka semuanya berlaku di padang Arafah, tempat Allah Ta'ala mendengar rintihan munajat daripada hamba-Nya. Suasana tu kita tak boleh ceritakan kepada orang yang belum pergi. Orang yang dah pergi ada pengalaman tu dia boleh ceritakan sikit. Itu pun kita rasa, ya Allah, kecilnya kita ni di sini. Doa tu. Lepas asar tu lagilah bila kita berdoa tu kan. Oh, masa tu tak boleh tahan. Yang mudah-mudahan kita dapat pergi haji sekali seumur hidup. Kita akan dapat berpeluang berada di padang Arafah, bermakna sekali seumur hidup. Maka 60 tahun tunggu untuk pergi haji, maka kita hanya dapat lebih kurang 6 jam saja. Maka ambillah masa 6 jam kita berada di padang Arafah ini untuk kita submit segalanya. Dalam tu ada talbiyah, ada solat fardu berjamaah, ada solat sunat, ada munajat, ada bersilaturahim, ada tolong menolong, ada bekerjasama semasa kita berada di padang Arafah. Semua jemaah yang ada di situ dengan linangan air mata lah berdoa kepada Allah. Tidak ada doa yang lain melainkan kita minta menjadi hamba yang selamat dah menuju ke akhirat. Minta semua yang ahli keluarga kita, para muslimin muslimat tu, semua berada dalam rahmat Allah, dan didoakan semua yang berada di situ semoga matinya dalam iman. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi
wala